KPM. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada seluruh penonton Didik TV KPM. Anda bersama saya Aiman Sufian pada hari ini dalam mata pelajaran pendidikan Al-Quran dan As-Sunnah. Siapakah guru yang akan bersama dengan kita pada hari ini? Jom kita saksikan profil guru kita. Alhamdulillah pada hari ini kita bawakan kepada anda guru cemerlang pendidikan Al-Quran dan As-Sunnah SMKS Segamat Johor, iaitu Al-Fadil Ustaz Muhammad Nazum Muhammad Yusof. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah sihat Aiman. Aiman apa khabar? Alhamdulillah baik, Alhamdulillah Ustaz. Lama tak jumpa. Betul lah Ustaz. Terima kasih. Cantik Ustaz punya tie tu. Sama warna baju kita. Baik Ustaz. Jadi sebelum kita nak mulakan kelas kita pada hari ini, kita nak jemput murid-murid kita untuk masuk ke dalam kelas untuk sama-sama dengan kita pada hari ini. Tapi sebelum tu boleh tak Ustaz perkenalkan murid-murid yang akan bersama dengan kita pada hari ini. Silakan Ustaz. Okey, terima kasih Aiman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang penonton sekalian, bersama kita pada ialah murid daripada Sekolah Ustaz SMKS Segamat. Pertama sekali kita ada Wafi. Sila angkat tangan Wafi. Okey, Wafi. Seterusnya kita ada Sufi. Sufi angkat tangan. Okey, seterusnya kita ada Izzuddin. Angkat tangan Izzuddin. Okey, dan akhir sekali kita ada Syuhada. Okey, ini semua calon cemerlang dari SMKS Segamat, insya-Allah. Nampak tu muka-muka cemerlang, tapi baju hijau ni pengawas pusat semua ya? Pengawas sekolah bukan. Pengawas sekolah. Pusat semua biru. Biru. Dah lama okay. tak pergi sekolah ni. Lama tak pergi sekolah. Tapi murid-murid sekalian, tumpukan perhatian anda sebab Ustaz melahirkan ramai yang berjaya dalam mata pelajaran PUKS ni. Apakah tips yang akan Ustaz kongsikan? Jom kita bersama dengan Al-Fadil Ustaz. Okey, terima kasih Aiman dan murid sekalian, insya-Allah pada hari ini kita akan mendalami bagaimanakah teknik yang cemerlang untuk kita mendapatkan A dalam peperiksaan kita SPM, insya-Allah. Jadi kita semua sedia maklum bahawa kita akan meraih peperiksaan tak lama lagi, lebih kurang bulan 2. Jadi kita akan mendalaminya satu persatu. Untuk subjek kita pendidikan Al-Quran dan As-Sunnah, anak-anak sekalian atau murid sekalian, kita ada dua bahagian, iaitu kertas 1 dan kertas 2. Untuk kertas 1, Aiman dan murid sekalian, kita ada soalan objektif dan soalan subjektif yang bertulis yang akan diduduki pada bulan 2 nanti. Dan kertas 2 ialah ujian lisan berasaskan sekolah, iaitu telah pun berlalu, nak dah selesai ujian tersebut, yang mana murid-murid telah pun disoal. Dalam soalan tersebut ialah, pertama sekali ialah tilawah Al-Quran, kemudian ada hafazan Al-Quran yang mana menyumbang kepada markah dia 20% dalam SPM. Jadi dulu ni akan digabungkanlah dalam SPM kita. Baik, seterusnya, okey, untuk bahagian A ada 20 soalan objektif pelbagai bentuk. Nama dia OPB, yang mana calon kena menjawab, okey, dalam keadaan dia kena sangat bersedia untuk mendapatkan markah yang baik. Di situ 20. Paling kurang kena dapat 14, 15, 16 dan sebagainya. So kena bersedia dengan sebaik mungkin. Bahagian B pula ialah 4 soalan subjektif, iaitu ada soalan respon terhad dan respon terbuka. Okey, contohnya lah Aiman, Ustaz tanya, ada berapa rukun puasa? Kalau ingatlah, dah lama berlalu kan? Lama dah ada berapa ni rukun puasa? 1, 2, 3, 4. Menahan lapar dan dahaga. Ya. Lagi Ustaz. Alamak, okay. Lupa dah ni. Sebelum menahan diri tu kenapa? Pagi tu. Kena sahur. Sebelum sahur. Niat dulu. Niat kita di malam hari kalau mazhab Syafi'i kan. So, respon terhadap maksud dia tak boleh tambah, tak boleh kurang. Kalau saya tanya ada berapa rukun puasa? 2.
niat dan juga menahan diri. Maknanya kalau Aiman jawab 3, 4, 5, kosong. Alamak. Jadi respon terhad ni fokuslah kepada pengertian istilah. Glosari macam kalau saya tanyalah maksud dia apakah maksud Al-Quran? Apakah maksud nuzul Quran? Itu semua maksud dia terhad. Kena hafal sama dalam buku. Tak boleh reka, Ustaz? Tak boleh. Kalau Aiman reka-reka dapat 1/2 ataupun kosong. Kalau misalan perfect sama dalam buku 2/2. Jadi Ustaz berharap semua calon dapat menghafal dengan baik pada bahagian ini supaya bila keluar pengertian itu sama dalam buku, dapat 2/2. Okey, boleh semua calon SPM 2022 insya-Allah. Jadi itu untuk respon terhad. Manakala respon terbuka untuk soalan kebat kita. Kebat kita ada 6 markah. 6 markah itu pertama ialah fakta, huraian lengkap, dalil, huraian dan juga rumusan. Apa-apa jawapan Aiman dan juga murid sekalian yang bersesuaian dengan soalan, ada di punya dalil, dapat 6 markah. Jadi sebenarnya mudah. Okey, paling lemah pun dapat 4. Fakta boleh, huraian lengkap boleh dan rumusan. Itu paling kurang dapat 4/6. Itu untuk bahagian B yang mana kita akan dalam soalan kita SPM nanti. Okey, seterusnya bahagian A tadi tu jawab semua 20 soalan OPB, satu soalan 1 markah. So bersamaan dengan 20 markah. Itu untuk bahagian A. Okey, dan untuk bahagian B pula jawab semua 4 soalan, satu soalan 20 markah bersama 80. So 80 markah bahagian B tambah dengan bahagian A 20 markah bersama 100/100. 100% ini dalam SPM sebenar diwajarkan menjadi 80%. Okey, murid-murid Ustaz boleh faham tak dekat situ? Sufi boleh faham? Okey, tunjukkan. Boleh, Ustaz. Boleh. Alhamdulillah. Jadi Ustaz akan semua dapat faham supaya dapat berseri dengan baik dan sebagainya. Okey, kita punya soalan. Cakupan konteks soalan ada 6 bidang. Yang pertama ialah bidang pengajian Al-Quran. Kalau Aiman ingat dan murid ingat, di dalam kelas kita akan ada tilawah Al-Quran. Kita tilawah Al-Quran, kita membaca surah Al-Kahfi, surah Al-Mulk, surah Al-Waqiah. Kemudian kita ada hafazan surah Yasin dan Sejadah. Okey, dan kita akan belajar tajwid dekat situ. Itu sangat penting untuk bahagian ini yang pelajar kena kuasai. Dan semua bahagian ini telah pun ditanya pada ujian ataupun dalam ujian kertas 2 yang dah selesai. Dah ada markah sebenarnya. Yang belum ialah bertulis pada bulan 2 nanti. Okey, dan bila kita belajar tajuk demi tajuk, kita akan ada potongan ayat. Dalam potongan ayat tersebut kita baca ayat, baca maksud ayat, ada asbabun nuzul, ada intisari, ada pengertian, hikmah dan sebagainya, yang mana setiap daripada topik subtopik tersebut kita kena hafal dua-dua. Itu Aiman cara nak skor A+. Jadi kena kuasai setiap tajuk itu, pengertian dia, kepentingan, 2 sahaja. Kenapa 2? Dalam soalan kita terangkan 2, jelaskan 2. Jadi bila 2 itu sama dalam buku kita, itulah jawapannya sama dengan peraturan pemarkahan kita. Itu bidang pengajian Quran. Bila ada pengajian Quran, ada ulum Al-Quran. Dalam ulum Quran kita akan belajar apa? Sejarah Al-Quran. Bila diturunkan, okey, siapa penulis dia, apa berlaku pada zaman Sayyidina Abu Bakar, zaman Sayyidina Osman, Sayyidina Ali dan sebagainya. Kita belajar di situ, iaitu belajar berkaitan sejarah Al-Quran. Adanya juga di situ nuzul Quran, adanya rasmul Quran, ada ilmu tafsir untuk menambahkan ilmu kita berkaitan Al-Quran. Jadi setiap hari kita baca Quran, kita tahu sejarah dia, menambahkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, itu pengajian Quran, ulum Quran. Kita ada pengajian al-hadis dahulu, iaitu kita akan belajar hadis Rasulullah, kita hafal hadis Rasulullah, kita tahu maksud dia, kita gunakan dalam kehidupan kita setiap hari. Dia kata 4 tajuk, dia kata 5 4 tajuk juga. Jadi kat situ kita kena kuasai, kena hafal hadis paling kurang kita boleh ingat. Contohnya lah, nikmatani maghbunun fihima kathirun minan nas, as-sihhatu wal farag. Itu benda-benda yang mudah hadis dan kita boleh ingat dan sebagainya. Jadi itu berkaitan pengajian hadis. Kita kena kuasai pengertian dia, Aiman, dan juga murid sekalian. Kenapa? Supaya bila tahu pengertian, kita boleh mendatangkan intisari ayat. Maksud dia, intisari hadis. Apa kita dapat daripada hadis tersebut? Pengajaran kita boleh ambil juga daripada pengertian tersebut, dia olah menjadi jawapan. Jadi mudah kepada kita untuk skor pada bidang pengajian al-hadis. Bila ada pengajian hadis, kita ada bidang ulum al-hadis. Untuk sama juga macam ulum Quran, ilmu-ilmu dalam bidang hadis.
Contohnya sejarah hadis, bagaimana dikumpulkan, kenapa pada awal penurunan Rasulullah tak bagi tulis, kenapa Rasulullah SAW bagi tulis dan sebagainya, kita belajar. Kemudian gelaran ahli hadis. Kalau kita ingatlah, matan, sanad, rawi, semua tu ada maksud dia yang murid-murid kena ingat, supaya bila keluar dari segi istilah itu pengertian dapat dijawab dengan tepat sekali. Okey, itu bidang ulum al-hadis, menambahkan kita kepada hadis Rasulullah. Sebab itu bila kita tengok TV, kita tengok dalam surat khabar dan sebagainya, dalam buku, bila tengok hadis sahih saja mesti ingat Bukhari dan Muslim. Bila tengok kepada hadis yang bawah dia, martabat dia mungkin lebih rendah daripada Bukhari dan Muslim. Jadi kita akan mengetahui dengan lebih mendalam kat situ tentang ulum al-hadis. Seterusnya, akhlak Islamiah. Jadi bila kita belajar berkaitan akhlak, kita hendaklah mengamalkan dia. Semua yang ustaz-ustazah ajar di sekolah hendaklah diamalkan, diteruskan walaupun dah habis SPM. Betul tak Aiman? Betul, Ustaz. Jadi kita kena amalkan. Contohlah dekat sekolah, sembahyang berjamaah dekat surau, dekat rumah nanti pun sembahyang berjamaah. Dekat sekolah kita belajar Al-Quran. Kita ada menghafal hadis, kat rumah kita teruskan juga. Okey, dan sekali akidah Islamnya. Itu dia di antara cakupan yang terdapat dalam mata pelajaran ataupun soalan-soalan di dalam PQS ni Ustaz ya. Ya, betul. Baik, kita nak berehat seketika. Para penonton jangan ke mana-mana. Tadi banyak dah Ustaz bagi tips kepada kita, dan lepas ni lagi banyak Ustaz nak bagi kepada kita. Kembali selepas ini. Sukses SPM 2022. Didik TV KPM. Didik TV KPM. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ustaz, kalau macam tu, kalau dalam markah Quran dapat lebih tak Ustaz? Okey, dalam tilawah tak ada markah berlagu. Alamak. Yang penting tajwid kena betul Aiman. Tajwid kena betul. Aiman lagu macam mana kalau tajwid tuangan terbalik, kosong markah. Ingat tu murid-murid, tajwid kena jaga. Baik, kembali dalam Sukses SPM 2022. Pada hari ini dalam mata pelajaran Pendidikan Al-Quran dan As-Sunnah tingkatan 4 dan juga tingkatan 5. Baik Ustaz, boleh kita teruskan? Okey, Silakan. boleh Aiman. Terima kasih banyak-banyak. Okey, murid sekalian, untuk kita pergi kepada bagi A tadi tu 20 soalan OPB, objektif pelbagai bentuk. Apa bentuk dia? Pertama sekali, untuk soalan pengajian Quran kita ada bahagian tajwid Aiman, iaitu 8 markah dalam SPM. 8 markah. Bila 8 markah bermaksud 4 tingkatan 4, 4 tingkatan 5. Murid dan Aiman tak boleh baca form 4 saja, tak boleh. Sebab apa? Tingkatan 5 4 markah juga. Okey, jadi kita tengok kepada yang pertama. Apa soalan dia? Pertama sekali ialah bahagian tajwid soalan 1 dengan 2. Nyatakan hukum tajwid bagi kalimah Al-Quran yang bergaris. Dia akan berikan 2 potong, digariskan tepat hukum. Kita kena teka apa hukum dia. InsyaAllah, bila kita baca Quran, bertajwid, kita tahu apa hukum dia. Jangan risau, mudah saja. Okey, soalan 3 dengan 4. Nyatakan cara bacaan bagi kalimah Al-Quran yang bergaris di bawah. Dekat sini, murid sekali kena berhati-hati. Kerana apa? Ada juga murid yang cuai. Okey, 3-4 cara bacaan kan Aiman, tapi dia jawab diberikan hukum tajwid. Itu contoh kecuaian yang berlaku. Dan dalam trial pun memang ada yang berlaku. Jadi markah tersebut akan hilang 2. Ingat dalam SPM 2 markah sangat besar Aiman. Boleh bezakan beza grade tersebut. Daripada B+ jadi B contohnya. Jadi berbahaya. Jadi walaupun 2 markah, tolong jaga. Jadi murid-murid sekalian kena analisis dulu. Tengok apa potongan dia, tempat hukum dia apa. Hukum dia apa dulu? Baru tahu cara bacaan dia macam mana. Jadi kena berhati-hati pada soalan 3 dengan 4. Okey, soalan 5 dengan 6. Tulis istilah yang sesuai dengan pernyataan berikut. Lebih kepada pengertian. Dia akan diberikan pengertian hukum tajwid. Contohnya lah, Ali bertemu Hamzah dalam 2 kalimah. Untuk apa Aiman? Ingat tak? Ali bertemu Hamzah dalam 2 kalimah. Lupalah Ustaz. Mad Jaiz. Lupa sangat ni. Itulah lama sangat tinggal sekolah ni. Mad Jaiz Mufasil. Alif dalam 2 kalimah. Okey, itu contoh. Jadi Aiman dan murid kena hafal maksud. Kalau tak, Aiman dah kosong markah tadi tu. Rugi dah. Dah dapatlah tu B+ jawapannya. Okey, seterusnya 7 dengan 8. Lengkapkan pernyataan di bawah dengan jawapan yang betul. Dekat sini pun sama juga. Kita kena hafal pengertian. Daripada pengertian tersebut akan dihilangkan satu perkataan. Jadi betul pentinglah. Contoh, mad wajib mutasil. Ali bertemu Hamzah dalam tempat kosong kalimah. 1 jawapan dia. 1 kalimah. Jadi kalau kita tak ingat hafal, tak faham maksud dia, tak boleh jawab. Okey, 1. Ataupun dia boleh kata cara bacaan.
Contohnya lah, mad arid disukun dibaca dengan kadar tepat kosong harakat 246. Jadi pelajar kena kuasai pengertian hukum, kemudian cara bacaan dan yang terakhir ialah bahagian dia. Contohlah, qalqalah ada 3 bahagian, mad silah ada 2 bahagian. Contohnya jadi benda tu kena kuasai. Jadi tajwid kena kuasai pengertian, kena kuasai cara bacaan, kena kuasai bahagian dia. Itu saja. Sebenarnya mudah Aiman, 8 markah kat situ. Okey, kita tengok kepada bagaimana murid-murid kita menjawab. Okey, kita tengok sama-sama contoh soalan. Contoh soalan yang boleh ditanya dalam ujian kita. Pertama sekali soalan 1 dengan 2, murid Ustaz tolong bersedia. Okey, contoh nyatakan hukum tajwid bagi kalimah Al-Quran yang bergaris. 1 ayat dia thumma, mim sabdu thumma. Okey. 2 wasaif. Baik, Ustaz nak tanya murid Ustaz, siapa yang volunteer nak jawab? Ada tak? Siapa nak jawab kat situ? Saya boleh jawab Ustaz. Okey, Wafi, alhamdulillah. Okey, cuba Wafi. Yang pertama, apa hukumnya Wafi? Soalan yang pertama, summa hukumnya adalah wajibul gunnah. Wajibul gunnah. Okey. Yang kedua, wasaif hukumnya adalah madlin. Madlin. Okey. Terima kasih banyak. Okey. Terima kasih kepada Wafi. Thumma wajibul gunnah ataupun sebenarnya ialah mim syaddah. Berhati-hati dari segi hukum dengan cara bacaan. Jadi tetap diterima juga. Jadi kena berhati-hati. Okey, thumma ialah mim syaddah ataupun nun syaddah. Okey, mim syaddah kat situ. Okey, wasaif ialah madlin tadi tu. Senang saja, okey. Baik, soalan 3 dengan 4. Okey, nyatakan cara bacaan. Ustaz dah terangkan tadi kan? Nyatakan cara bacaan. Jadi murid kena tengok hukum, apa hukum dia, baru tahu cara bacaan dia. Yang pertama, dunihi multahada. Nombor 3. Nombor 4, fahum la yubsirun. Okey, siapa nak cuba jawab dekat situ? Silakan. Okey. Saya Cuba. Siapa tu? Sufi. Okey, silakan Sufi. Okey, untuk soalan 3, dunihi multahada. Kat situ kita baca dengan 2 harakat Ustaz. 2 harakat, okey. Soalan 4, fahum la yubsirun. Dekat situ juga kita baca 2 harakat Ustaz. 2 harakat. Okey, terima kasih. Percubaan yang baik. Okey, 3 nombor 3, dunihi ialah mad silah qasirah. Ya Iman, 2 harakat. Kalau fahum la yubsirun ialah mad arid sukun 2 4 6. So dekat situ boleh diterima, dapat kat situ 4/4 markah. Itu contoh dia. Jadi yang 3 dengan 4 saya sebutkan tadi, jangan ada kecuaian. Itulah cara bacaan, bukan hukum. Ya, kat situ murid-murid kena berhati-hati. Baik, seterusnya kita pergi pada soalan 5 dengan 6. Dekat sini ialah tulis istilah yang sesuai dengan pernyataan berikut. Aiman, diberikan maksud, kita kena teka apa hukum dia. Okey. Dekat situ, nombor 5. Okey, Ustaz bacakan ayat dia. Huruf-huruf mad bertemu dengan huruf hamzah dalam satu kalimah. Ia berlaku ketika wasal atau waqaf. Itu nombor 5. Nombor 6. Huruf-huruf mad bertemu dengan huruf sukun arid ketika waqaf. 5 dengan 6 ni contoh ujian. Okey. Siapa nak cuba jawab dekat situ? Okey, silakan. Okey, Zudin, silakan. Soalan nombor 5. Huruf-huruf mad bertemu dengan huruf hamzah dalam satu kalimah. Ia berlaku ketika wasal atau waqaf. So, jawapannya ialah mad wajib mutasil. Okey, betul. Seterusnya. Soalan yang ke-6. Huruf-huruf mad bertemu dengan huruf sukun arid ketika waqaf. Jawapannya ialah mad arid disukun. Okey, ahsanta. Betul. Baik, seterusnya kita pergi kepada soalan yang ke-7. Lengkapkan pernyataan di bawah dengan jawapan yang betul. Nombor 7. Mad jaiz munfasil ialah huruf-huruf mad yang bertemu dengan huruf hamzah dalam tempat kosong. Ia berlaku ketika wasal. Contoh satu dia saya nak bagi soalan kat sini. Siapa boleh jawab kat situ? Nombor 7. Silakan, siapa boleh jawab? Okey, silakan. Murid kita ada nak jawab soalan Siapa nombor 7. nak jawab? Saya Ustaz. Okey, silakan Syuhada. Apa jawapannya? Ustaz, jawapan saja.
Jawapan dia 2 kalimah. 2 kalimah dalam 2 kalimah. Okey, tepat sekali. Terima kasih banyak. Okey, murid sekalian, seterusnya kita kepada bahagian A untuk OPB. Okey, OPB kita ada seterusnya bentuk soalnya lain sikit Aiman. Okey. Okey, Ustaz. 9 hingga 12. Pilih jawapan yang sesuai daripada pilihan di atas bagi soalan berikut. Diberikan 4 istilah. Okey, diberikan 6 pilihan jawapan, iaitu 6 pilih 4. Mana satu diberikan 2 sebagai untuk Pilihan. pilihan. Ataupun kacau. Ya, kacau. Kacau sebenarnya. So 6 pilih 4. 4 paling betul. Kena berhati-hati. Kena tengok betul-betul dia punya pengertian dia. Okey, soalan 13 hingga 16. Pilih jawapan yang betul bagi pernyataan berikut, iaitu pengertian dan juga istilah-istilah yang lain. Maksud dia, dia berikan 2 pilihan jawapan, satu yang paling tepat. Satu lagi tu pengacau. Sama juga. Jadi kita kena hafal, kita kena kuasai. Okey, soalan 17 hingga 20 ialah lengkapkan jadual berikut. Diberikan gambar rajah, kemudian kita akan kosongkan satu tempat, calon kena jawab dengan tepat. Itu contoh. Okey, kita bagi contoh secara ringkas. Murid-murid sekalian Okey, soalan 9 hingga 12. Contohnya ialah contoh 9. Penurunan Al-Quran dari Allah Subhanahu Wa Taala ke Lauh Mahfuz. Seterusnya ke Baitul Izzah dan Nabi Muhammad SAW. Okey, kalau bolehlah. Okey, Aiman tolong jawab. Pilihan ke atas. Satu Baik, jawapan dia. pilihannya. Ada sanad, Al-Quran, nuzul Quran, aurat, taklid dan matan. Apa jawapannya? Penurunan Al-Quran dari Allah SWT apa? ke Lauh Kat atas Mahfuz, tu. nuzul Quran. Yes, tepat sekali. Selamat, so, betul. itu dapatlah. Dah dapat tu makan itu. Sebab kalau Aiman baca, hafal, sebenarnya berjawab. Jadi apa kuncinya? Kita kena menghafal, kita kena membaca. Jangan jemu. Selagi belum periksa, usahakan sebaik yang mungkin. Itu contoh. Okey, contohnya satu lagi yang paling mudah kita pergi kepada soalan lengkapkan gambar rajah. Peringkat Mengubah kemungkaran. Okey, mengubah dengan tangan, mengubah dengan lisan, mengubah dengan hati. Itu dia. Itu je, satu markah. Itu di antara soalan yang ada dalam peperiksaan nanti Ustaz ya. Jadi Untuk mungkin selepas lengkapkan ini jadual. mungkin ada banyak lagi perkara-perkara penting yang akan Ustaz kongsikan kepada kita para penonton. Murid-murid jangan berganjak lagi. Selepas ini kita bertemu dalam Sukses SPM 2022. Kembali selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baiklah, kembali bersama saya Aiman Sufian Azman dalam Sukses SPM 2022. Pada hari ini dalam mata pelajaran pendidikan Al-Quran dan Al-Sunnah. Baik Ustaz, untuk segmen pada kali ini, apakah yang akan Ustaz kongsikan? Okey, kita tengok kepada untuk mendalami bidang tersebut, apa kita kena kuasai. Okey, murid sekalian dan juga Aiman, untuk bahagian B pula. Tadi bahagian A dah selesai, Ustaz dah terangkan sedikit. Ni bahagian B pula untuk menyumbang 80 markah. Pertama, dalam bahagian B ada 4 soalan besar. Soalan 1 ialah pengajian Quran tingkatan 5 10 markah, pengajian Al-Quran tingkatan 4 10 markah, 20 markah soalan 1. Soalan 2, pengajian Al-Hadis tingkatan 4 10 markah, pengajian Al-Hadis tingkatan 5 10 markah juga. Jadi 20 markah kat situ dah settle. Soalan 3, ulum Al-Quran di 10 markah Iman. Tapi bila kita SPM, tingkatan 4, 5 markah. Tingkatan 5, 5 markah. Baru dapat 10 markah. Okey, murid sekalian jangan lupa. Ulum Al-Hadis tingkatan 4, 5 markah. Tingkatan 5, 5 markah. 10 markah. Digabungkan baru dapat 20 markah. Jadi, Aiman, murid sekalian tak boleh baca Form 4 saja. Kena baca Form 5 dan juga Form 4. Okey, seterusnya. Soalan 4. Akidah Islamiah. Tingkatan 4, 5 markah. Tingkatan 5, 5 markah. Akhlak Islamiah tingkatan 4, 5 markah, tingkatan 5, 5 markah, 10 markah. So, 10, 10, 20. So, itulah dia 80 markah yang murid-murid dan calon akan dapat dalam bahagian B ini. Okey? Dan kita kena mendalami satu persatu supaya kita dapat menguasai dengan baiklah. SPM sekali sahaja murid sekalian. So, kena bersedia sebaik mungkin untuk dapatkan A+ kalau boleh, insya-Allah. Baik. Amin. Seterusnya, fokus utama ikut bidang. Dalam Quran Sunnah ada 6 bidang. Pertama, dah terangkan tadi pengajian Al-Quran. Yang kedua, pengajian Al-Hadis. Yang warna kuning Ustaz akan terangkan pada hari ini. Yang warna purple kita akan terangkan pada slot yang kedua nanti insya-Allah. Jadi untuk pertama, pengajian Al-Quran. Okey Aiman, tolong bacakan Aiman. Yang pertama ada apa Aiman? Okey, yang pertamanya kita ada sebab nuzul ayat. Okey, Ustaz pesan apa? Wajib
Wajib hafal jika ada. Ya, bermaksud macam ni. Murid sekalian, bila kita buka tajuk tersebut, tingkatan 4 ataupun tingkatan 5, dalam tersebut ada sebab nuzul ayat, wajib dihafal. Kenapa? Kerana cikgu yang buat soalan biasanya jadikan ini sebagai soalan yang pertama. Jadi kat situ kita dah boleh tahulah apa soalannya. Contoh, okey, itu contoh dia. Jadi tingkatan 5 ada 5 tajuk yang ada asbabun nuzul. Okey, tingkatan 5 3 tajuk, iaitu pelajaran 8, pelajaran 9, pelajaran 10. Itu semua yang ada asbabun nuzul yang kena hafal. Tingkatan 4 satu tajuk, iaitu pelajaran 8 saja. Jadi bila kita jumpa berkaitan sebab nuzul ayat, kita kena hafal satu persatu dalam cerita dia supaya dapat menyumbang markah kat situ dalam SPM kita. Yang kedua, apa Aiman yang kedua? Yang kedua, intisari ayat. Ya, betul. Ustaz bila kita kita hafal satu fakta, Ustaz. Satu sahaja. Jadi mudah. Bila mudah apa? Kita dapat kuasai dengan baik. Okey, seterusnya kita ada pengertian hukum tajuk dan cara bacaan. Dah terangkan tadi, mesti hafal apa? Pengertian, cara bacaan tu kena tahu dan bahagian dia. Kefahaman ayat, bila kita belajar satu persatu, ada potongan, ada maksud, dalam tu ada apa? Pengertian, ada jenis, ada hikmah, ada usaha. Setiap jenis kita kena hafal paling kurang 2. Hikmah kena hafal 2, usaha 2. Sebab apa? Dalam soalan kita biasanya jelaskan 2, terangkan 2. Dan ayat sekali ialah pengajaran ayat. Okey, bila pengajaran ayat depan kita gunakan, kita perlulah umat Islam hendaklah dalam peperiksaan kita sebagai pengajaran kepada tajuk yang kita dapat pelajari pada tajuk tersebut ataupun isi dalam pelajaran tersebut. Okey, pertama yang perlu calon ingat dan tahu ialah berkaitan dengan untuk menjawab sebab nuzul ayat. Pertama yang pelajar kena ingat ialah pastikan ada watak dan peristiwa. Yang kedua, ingat susunan cerita. Okey, bermaksud pertama apa, kedua apa, ketiga apa. Nombor 3, hafal nama dalam cerita. Yang keempat, salah nama tolak 1 markah. Jawab dalam bentuk bernombor 1, 2, 3, 4. Okey, jadi murid ustaz harap dapat dijawab dengan cara sebegini supaya memudahkan kepada pemeriksa untuk menanda ketah kita nanti. Okey, seterusnya, ini contoh dia, contoh untuk sebab nuzul ayat. Tajuknya pelajaran tingkatan 4 pelajaran 8, ciri-ciri mukmin yang berjaya. Nyatakan sebab nuzul ayat di atas 2 markah. Nyatakan sebab nuzul ayat di atas 2 markah. Okey, Ustaz minta kepada Izzuddin, tolong bacakan Izzuddin, apakah jawapan dia? Okey, silakan Izzuddin. Jawapannya ialah soalan nombor 1 ya Ustaz. Jawapannya ialah sebab nuzul ayat, sebab nuzul ayat. Okey. Yang pertama, terdapat riwayat mengatakan Rasulullah SAW solat dengan memandang ke arah langit. Okey. Yang kedua, turun ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim alladzina hum fi solatihim khashi'un. Okey, tepat. Yang ketiga, Rasulullah SAW menundukkan kepala ketika solat sebagai tanda khusyuk. Okey, terima kasih Izzuddin. Jadi bila kita jawab periksa, mesti nombor 1 apa, nombor 2 apa, nombor 3 apa. Yang penting isi nombor 1 tu ada watak dan peristiwa, iaitu Rasulullah SAW watak dia. Apa yang berlaku? Solat memandang ke arah langit. 1 markah dekat situ. Nombor 2, Rasulullah SAW menundukkan kepala sebagai tanda khusyuk ketika solat. Jadi kat situ dah dapat 2 markah Aiman. Jadi sebenarnya mudah. Yang penting hafal, ikut dalam buku, ingat, keluarkan balik dengan tepat sahaja. Seterusnya, kita tengok murid sekalian, hukum tajwid ialah pertama, secara ringkas, pengertian hukum tajwid kena hafal. Cara bacaan. Cara bacaan, Aiman dan juga murid sekalian, mulakan dengan panjang. Panjang 2 harakat, panjang 5 harakat, macam tu. Jadi mesti dia tak boleh lebih 3 perkataan dalam jawab bahagian OPB. Okey, dibaca dengan dengung, dibaca dengan jelas, itu cara bacaan. Okey, seterusnya ialah contoh hukum tajwid. Kita kena tahulah qalqalah ada 3. Qalqalah sughra, kubra, akbar. Jadi kita kena tahu bahagian dia dan akhir sekali ialah maklumat tentang hukum tajwid. Maksud dia bahagian dia berapa, cara baca secara umum lah. Macam kalau ada solat tu maksud dia, ji maksud dia apa dalam bahagian bentuk-bentuk wakaf dan sebagainya. Seterusnya kita pergi kepada intisari ayat atau pengajaran. Okey, murid sekalian, kita ada fakta. Apa fakta dia? Okey, tajuk dia lah ihsan tarik apa. Okey, soalan dia, jelaskan intisari ayat di atas. Maksud dia apa kita dapat daripada ayat tersebut. Ada fakta dia.
anak wajib melayani ibu bapa dengan baik. Itu fakta. Huraian, agar mendapat keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita jawab intisari, ayat depannya Aiman murid sekalian mesti menggunakan Allah Subhanahu Wa Taala menerangkan. Kenapa? Ini ialah ayat Quran. Jadi apa Allah Taala sampai kepada kita? Ialah anak wajib melayani ibu bapa dengan baik. Itu ialah intisari. Kalau pengajaran, kita kena ingat depan ni mesti umat Islam hendaklah melayani ibu bapa dengan baik, ataupun kita perlulah melayani ibu bapa dengan baik. Itu fakta dia, baru tambah dengan huraian. Jadi dengan satu fakta Aiman dan murid sekalian boleh jawab untuk intisari, boleh jawab untuk pengajaran ayat dan dapat 4 markah kat situ. Jadi yang penting tahu bagaimana mengolah menjadi intisari ataupun pengajaran ayat. Taib, seterusnya Ustaz nak beri contoh kepada soalan kita. Okey, berdasarkan ayat surah An-Nur 35, surah An-Nur, okey. Berdasarkan yang di atas, soalan 1 Roman, jelaskan 2 intisari ayat. Dekat kelas kita dah belajar, okey. Kemudian kita kena memahaminya, kemudian kita kena jawab dan periksa ikut kepada soalan. Jelaskan 2. Okey, jadi kita kena tahulah bila jelaskan 2 mesti fakta huraian. Itu contoh dia. Kemudian soalan 2 Roman, jelaskan maksud nur menurut istilah. Kena hafal pengertian tadi, sudah pesan. Kena hafal pengertian dia. 3 Roman, terangkan 2 pengajaran ayat. 2, maksud dia cari 2 isi, jadikan sebagai pengajaran tambah umat Islam dan sebagainya kan. Okey, Ustaz nak tanya kepada murid Ustaz. Okey, jadi siapa cuba nak jawab soalan yang 1 Roman, jelaskan 2 intisari ayat. Silakan, siapa nak jawab? Okey, silakan. Saya Ustaz Sufi. Sufi, Alright. ahlan wa sahlan. Silakan Sufi. Okey, apakah fakta yang pertama? Fakta yang pertama, hidayah Allah ibarat cahaya lampu yang Okey. diletakkan dalam bekas kaca yang bersinar. Okey. Seterusnya, yang kedua. Huraian Huraian, okey, huraian dia. huraian dia, kerana hidayah Allah hanya untuk ihsan yang terpilih sahaja. Alhamdulillah. Okey, satu-satu. Fakta huraian, 2 markah. Fakta yang kedua. Fakta yang kedua, dengan hidayah Allah, penduduk di langit dan di bumi akan dipimpin ke jalan yang benar. Okey, huraian dia. Huraian agar terhindar daripada kesesatan. Okey, ahsanta. Cukup satu sebagai contoh saja Iman. Jadi bila kita jawab ada fakta dan huraian. Huraian itu mesti gunakan kabus. Apa dia kabus? Kerana, agar, bagi, untuk, supaya. Jadi apa-apa fakta yang sama dalam buku, huraian daripada awak sini tak ada masalah, akan dapat 2 markah kat situ. Jadi calon kena berhati-hati, tengok arahan soalan, pastikan tally dengan markah dia. Okey, kita pergi kepada seterusnya ialah untuk bidang yang kedua, iaitu bidang pengajian al-hadis. Pertama, Ustaz dah pesan tadi, mesti kalau boleh hafal hadis, hafal maksud hadis. Bila hafal maksud hadis, yang pertama akan selesai. Apa dia yang pertama Aiman? Tolong bacakan yang pertama. Okey, yang pertama intisari hadis, Rasulullah SAW menjelaskan. Terima kasih Aiman. Jadi bila nak menjawab intisari, kita kena mulakan Rasulullah SAW menjelaskan. Apa? Contohnya kan, kita dah menghargai nikmat sihat dalam masa lapang dan sebagainya lah. Fakta tu ada. Yang penting mukadimah itu ada di situ. Yang kedua, kefahaman hadis. 2 isi setiap subtopik. Hikmah, kepentingan, usaha individu masyarakat negara. Hafal 2 yang paling mudah Aiman. Murid sekalian, ambil fakta yang paling mudah, yang penting sama dalam buku supaya bila tanda dapat markah tepat. 2/2, 1/2 dan sebagainya. Okey, seterusnya usaha individu masyarakat negara. Okey, bila kita kata usaha individu, pertama mestilah membaca buku, mengkaji ilmu, bertanya kepada ustaz, itu individu. Kalau masyarakat, mengadakan program di taman seperti ceramah nuzul Quran, mengadakan gotong royong, membersihkan taman. Itu semua program masyarakat. Mesti namakan program dengan tepat. Sekali negara. Apa usaha negara? Pertama, menguatkuasakan undang-undang, mengadakan kempen cinta ialah sungai kita. Jadi benda tu mesti sebutkan kempen dengan jelas pada setiap tempat tersebut. Jangan mengadakan kempen saja umum, tak boleh. Dia mesti jelas. Kempen apa? Bersesuaikan dengan soalan kita. Sekali lah pengajaran hadis. Sama juga, kita hendaklah, murid hendaklah supaya jawapan kita itu dapat dijadikan sebagai pengajaran hidup kita. Okey, contoh soalan. Kita pergi kepada hadis Rawahul Bukhari, iaitu berkaitan dengan tanggungjawab, iaitu ala kullukum ra'in. Okey,
Berdasarkan hadis di atas, kita dah belajar dalam kelas, soalan 1 Ramadan nyatakan 2 kategori amanah yang dipertanggungjawabkan kata seseorang Muslim. 2 markah. Bila nyatakan kat sini 2, bermaksud ada 2 jawapan. Okey. 2 Ramadan, senaraikan 4 tanggungjawab suami terhadap keluarga. 4. Bila senaraikan 4 bermaksud 1 isi 1 markah. Dan yang ketiga, sekiranya anda seorang al-imam di sekolah, cadangkan 2 usaha yang perlu anda lakukan untuk melaksanakan tanggungjawab tersebut. 4 markah. Sekiranya anda seorang imam, okey, cadangkan 2 cara bagaimana untuk anda lakukan bagi melaksanakan tanggungjawab tersebut. Jadi Ustaz nak tanya, siapa murid Ustaz yang boleh jawab? Okey, soalan 1 Ramadan, siapa cuba nak jawab? Okey, silakan. Boleh angkat tangan. Saya Ustaz. Okey, syuhada, ahlan wa sahlan. Okey, syuhada, 1 Ramadan, apakah jawapannya? Terus kepada jawapan syuhada. Jawapan dia yang pertama pemimpin terhadap rakyat. Ya. Yang kedua isteri terhadap harta suami dan anak. Okey, cantik. Betul, 2 markah. 2 Ramadan, cuba jawab 2 Ramadan. 4 tanggungjawab suami. Saya Ustaz. Okey, Wafi. Suami tak nak jawab ke suami? Isteri yang jawab Okey, silakan. Okey. Yang pertama mencari rezeki. Okey, betul. Yang kedua memberi pendidikan yang formal. Betul. Yang ketiga menyediakan keperluan asas. Okey, tepat sekali. Yang keempat menjaga keselamatan ahli keluarga. Okey, betul. Terima kasih banyak Wafi, Ahsanti. 4 markah dekat situ, itu contoh untuk pengajar hadis. Jadi macam dekat sini Ustaz pesan tadi apa? Kena hafal maksud hadis Aiman, supaya dapat jawab dengan tepat. Okey, kemudian daripada tanggungjawab tersebut, apa tanggungjawab suami, isteri, pemimpin, individu, ada, dah tahu 4. Dan juga sekiranya anda seorang al-imam, ialah ketua. Okey, jadi kita boleh berdasarkan situasi kita dekat sekolah, okey, situasi dekat tempat kita, apa yang kita boleh lakukan untuk menjawab soalan 3 Ramadan. Jadi yang penting ialah mesti menguasai maksud hadis dengan tepat, dengan baik, dan ingat sampai baik dengan tepat. Maknanya Ustaz, kalau dia faham maksud hadis, dah memudahkan urusan untuk jawab soalan-soalan di bawah tu, betul Ustaz? Sangat tepat. Baik, para penonton, jangan ke mana-mana, banyak lagi tips yang akan dikongsikan oleh Al-Fadhil Ustaz. Kita kembali selepas ini. Sukses SPM 2022. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baiklah, kembali bersama saya Aiman Sufian Azman dalam Sukses SPM 2022. Baik Ustaz, biasa murid-murid kalau nak jawab soalan PQS ni Ustaz, dia suspend sikit dekat kebat ni Ustaz. Ya, betul. Tapi kalau dengan Ustaz jangan bimbang, tenang dulu. Ustaz nak bagi tips yang menarik, panduan macam mana kita nak jawab soalan kebat. Silakan Ustaz. Okey, terima kasih Aiman. Betul, kebat ini sebenarnya mudah Aiman, tapi ada pelajar yang hilang markah kat situ. Kenapa? Tak memahami bagaimana jawab dengan mudah. Yang penting dapat markah. Kita pergi kepada slide seterusnya. Jadi murid sekalian, pertama sekali, kebat Quran Sunnah mesti 6 markah. Ada 4 soalan besar, satu tu ada 1 soalan. Bermaksud 6 kali 4, 24 lebih kurang markah dia. Okey, pertama ada stimulus. Apa dia stimulus? Untuk merangsang minda supaya memahami apa situasi yang diberikan. Ada gambar, ada ayat Quran dengan maksud dia, ada hadis dengan maksud dia, ada kata-kata hikmah mungkin, ada statistik mungkin tentang COVID, grafik dan sebagainya, yang mana benda itu akan memberikan idea awal kepada murid untuk menjawab soalan kebat. Jadi kita kena menguasai stimulus itu dengan mudah, dengan baik, dan cara yang paling mudah ialah kita meletakkan diri kita dalam gambar, dalam situasi supaya mudah untuk mendapatkan fakta yang tepat di situ. Itu dia punya cara untuk kita memudahkan menjawab. Seterusnya, okey, cara menjawab sebenarnya boleh gunakan bentuk karangan, boleh buat kotak. Tapi Ustaz sebagai guru suka calon jawab dalam bentuk kotak supaya tidak memanjangkan ayat dan sebagainya. Okey, kotak pertama ialah untuk fakta. Fakta pendek je, 4-5 perkataan saja. Dah jawab, dah boleh menjawab untuk soalan kebat kita. Yang kedua, kotak kedua gunakan kabus, kerana, agar, bagi, untuk, supaya. Pilih satu daripada 5 tersebut. Okey, huraian lengkap. Yang paling mudah Iman, gunakan kesannya sahaja. Ya Ustaz. Mudah sangat kesannya. Okey. Kemudian dalil kebat kita ada beberapa kaedah. Pertama, boleh gunakan ayat Al-Quran. Contohnya, Qaulullah Ta'ala la taqrabu zina. Diterima. Ataupun masuk ayat Al-Quran titik 2, janganlah kamu menghampiri zina. Diterima juga.
Yang ketiga, boleh gunakan potongan hadis. Kalau Rasulullah SAW, innamal a'malu biniat. Diterima. Yang keempat, maksud dia Rasulullah titik 2, setiap amalan bergantung dengan niat. Diterima juga. Dan yang terakhir, perumpamaan dalam bahasa Arab. Contoh dia apa, Iman? Perumpamaan dalam bahasa Arab. Ya, satu. Antakal qamar. Boleh? Boleh ke Ustaz? Okey, boleh. Okey, manjada Wajada. al-waktu. Kasaif. Ya, al-aqlu salim. Fi jismi salim. Ingat lagi. Alhamdulillah. Betul. Itu semua boleh digunakan dalam kebat untuk Quran Sunnah. Tapi ingat, bila perumpamaan dalam bahasa Arab, mesti dalam bahasa Arab saja. Tak boleh terjemahan dia. Itu saja, okey? Salah satu ke Ustaz? Salah satu. Salah satu daripada itu. Takkan tak boleh, Iman? Boleh. Surah lazim yang kita hafal, ayat Quran kita hafal, boleh guna sebagai kebat. Yang penting kena dengan fakta. Itu saja. Okey. Kemudian huraian dalil. Kita kan dah bagi ayat Quran tadi, Aiman. Okey. Kita kena tulis mafhum ayat di atas menjelaskan apa? Kita dalam melakukan perbuatan zina, contohnya kan. Hadis di atas menjelaskan setiap amalan bergantung dengan niat. Satu lagi ialah perumpamaan di atas menjelaskan siapa berusaha dia akan berjaya. Itu saja. Mudah. Kemudian kesimpulan fakta huraian. Itu saja. Jadi sebenarnya itulah dia rangka jawapan yang calon kena kuasai dalam kebat kita supaya dapat 6/6 markah. Sebab itulah kalau misalnya calon susah sangat dapat dalil, paling kurang fakta ada, huraian ada, dalil huraian lengkap pun ada, dan juga rumusan. 4 markah tu mesti dalam tangan, Aiman. Juga calon semua sekali. Okey, jangan tak cuba jawab. Okey, kita pergi kepada contoh. Ada situasi. Apa situasi dia? Okey, pergaulan bebas adalah salah satu punca berlakunya masalah sosial dalam kalangan remaja. Aiman, apa soalannya, Aiman? Soalan ni berdasarkan perkara di atas, cadangkan usaha ibu bapa bagi mengelakkan perkara tersebut berlaku. Ya, betul. Jadi nak kita mudah jawab, kita masuk menjadi sebagai apa, Aiman, kat situ? Ibu bapa. Ibu bapa. Sebagai bapa, sebagai isteri, contohnya kan, ibu, apa yang kita buat untuk anak kita terlibat dengan masalah sosial. Itu sahaja. Jadi sebenarnya mudah untuk kita jawab. Kalau sebagai bapa, Aiman, apa yang kita kena buat? Kita kena tunjukkan tauladan yang baik. Ya, betul. Memantau anak-anak kita. Okey, tanya ke mana sekarang, kat mana. Itu contoh je lah. Okey, kita pergi pada contoh jawapan yang Ustaz berikan supaya mudah difahami. Fakta dia, Aiman, memberikan didikan agama sejak dari kecil. Hantar ke sekolah agama. Okey, untuk belajar agama mudah sebenarnya. Yang kedua, huraian. Ustaz kata gunakan kabus. Kerana didikan agama dapat menjadi peranti dalam kehidupan seseorang. Bila belajar agama, tahu kan apa boleh, apa tak boleh sebagainya kan. Okey, huraian lengkap. Gunakan hal ini boleh, kesan dia boleh. Okey, hal ini kerana seseorang remaja itu dapat memahami balasan buruk jika melakukan sesuatu perkara yang menyalahi larangan agama. Okey, dalil berkaitan dengan pendidikan. Mesti tally, Aiman. Dekat sini dalil kan? Sama dengan fakta ini. Mesti dia selari. Kalau Rasulullah SAW, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. So, kena dengan memberikan didikan agama. So, anak-anak kena berhati, saudara sekalian, fakta mesti disokong oleh dalil yang tepat. Huraian dalil. Hadis di atas menyatakan setiap Muslim wajib menuntut ilmu. Rumusan. Kesimpulannya, ibu bapa hendaklah sentiasa mengawasi tingkah laku anak-anak agar sentiasa mengamalkan akhlak yang mudah dalam hidup. Inilah contoh, Aiman, dalam kebat kita. Mudah ke susah? Simple ke, Ustaz? Ya. Tapi dapat markah penuh, Ustaz? Betul. Ustaz kata short and sweet. Short and sweet. Yang penting 6 markah. Itu saja. Yang penting cuba dapatkan 6 markah. Okey, murid sekalian, kita pergi kepada contoh. Okey, satu contoh saya berikan kepada kamu untuk kamu fikir dan jawab. Contohnya lah, soalan ni ialah adab ketika menziarahi orang sakit dari aspek emosi. Menggunakan tutur bahasa yang lembut, ya kan? Bila kita melawat orang, memahami kesusahan pesakit dengan cara membantunya, mengambil wuduk ke, nak bergerak dan sebagainya, melayan pesakit dengan mesra, tanya khabar dan sebagainya, bermaris muka sepanjang masa duduk dengan mereka, sabar dengan rungutan pesakit. Soalan dia, berdasarkan maklumat di atas, bincangkan akibat kepada pesakit sekiranya pelawat tidak melakukan tuntutan tersebut. Datang muka serius. Datang muka macam menyusahkan aku je. Contohnya kan. Datang tak buat buah, tak buat apa kan. Jadi apa akan berlaku kepada pesakit? Contohnya, Aiman, lagi apa? Lagi sakit, Zat. Lagi stres lah kan. Betul tak? Nak cepat baik ke nak baik kalau macam tu? Kalau macam tu jadi lambat baik pula. Jadi lambat baik lah jawapannya kan. Jadi itu di antara sebenarnya itulah jawapannya dalam peperiksaan kita. Okey, siapa cuba nak jawab ya? Okey.
Ini jawapan Ustaz. Okey, tapi itulah tadi yang kita bincangkan tadi itu. Pertama, kata-kata yang tidak berlapik mengganggu emosi pesakit. Kerana apa? Kerana pesakit mudah terasa hatilah. Sebab dia kan rasa macam menyusahkan orang dan sebagainya kan. Walaupun dia tak nak sakit tu. Tapi itulah yang berlaku kan. Kesannya apa? Boleh membawa mudarat kepada pesakit seperti bertambah tertekanlah dia. Stres dan sebagainya. Okey, bila kata-kata tadi tu, apa dalilnya? Kalau Rasulullah SAW, "Idza hadaratumul marid au al-mait fakulu khairan." Apa mafhum dia? Mafhum hari di atas menjelaskan kepada kita supaya berkata yang baik apabila mencari orang sakit. Rumusannya, justru itu kita adalah sentiasa menjaga kelakuan kita sebagaimana yang diajar oleh Nabi SAW agar kita tidak menyakiti orang lain. Jadi benda itu semuanya mudah. Yang penting ikut turutan dia, fakta, huraian lengkap, dalil, huraian dengan rumusan. Jadi itulah dia cara yang terbaik, mudah untuk jawab dapat 6 markah dalam kebat kita. Seterusnya, panduan yang kita boleh gunakan juga dalam peperiksaan kita, iaitu pertama, tulis kegiran kad pengenalan dengan baik pada buklet kita. Okey, persediaan ulang kaji mesti hendaklah cukup. Seterusnya, fahami soalan dengan betul, ikut pandu markah yang diberikan. Jadi usaha harapkan murid semua, calon semua dapat bersedia dengan baik supaya peperiksaan tersebut dapat dilalui dengan baik. Dan kena ingatlah, SPM sekali saja Aiman, tak ada ulangan pun. Kita tak ada orang 2 kali SPM kan. Jadi cuba yang terbaik supaya dapat result yang baik dan juga kita dapat cemerlang dalam kehidupan kita. Kerana apa? SPM ini ialah langkah pertama untuk cemerlang di masa hadapan. Jadi Ustaz doakan semoga semua calon dapat bersedia dengan baik. Bacalah buku Rasulullah banyak-banyak. Setiap hari mesti baca walaupun setajuk. Okey? Baca. Glosari kena hafal. Walaupun 5 setiap hari. Yang penting kita kena simpan. Nanti masa periksa mudah-mudahan dapat dipermudahkan, dapat dikeluarkan, diingat semula dengan baik. Jadi usahalah selagi mampu untuk kecemerlangan kita. Orang kata usahalah sehingga penat Aiman. Itu dia. Jadi saya bila dengar kata-kata Ustaz, dia rasa macam nak ambil SPM sekali lagi pula kan. Rasa macam tak dapat A dulu ni. Nak ulang Quran Sunnah dapat A+ ni insya-Allah. Itulah, alhamdulillah, mudah-mudahan saya kita doakan murid-murid kita dapat A+ Amin. dalam SPM nanti. Amin ya rabbal alamin. Dan juga penonton-penonton kita kat rumah tu juga, kita doakan mudah-mudahan dapat A+. Dan kita nak ucapkan jutaan terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz jauh datang daripada Johor untuk mengajar kita pada hari ini. Dan juga terima kasih kepada murid-murid kita yang cerdik pandai pada hari ini, pengawas-pengawas pula tu kan. Okey, ada rezeki kita jumpa lagi. Bye bye, ila liqa, ma'assalamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.